Hello guys, so hari ni saya akan cakap pasal hyperlapse. So apa tu hyperlapse? Hyperlapse ialah sama seperti timelapse tapi kita punya kamera kita bergerak ke hadapan. Kebiasaannya timelapse ialah kamera kita statik dan objek kita sahaja yang bergerak. Tapi kalau hyperlapse, objek dan juga kamera kita bergerak serentak. Contoh timelapse ialah bila kita ambil matahari terbit, bila kita ambil matahari terbenam. So kita akan menggunakan mode timelapse. So jadi benda yang kita perlu ada untuk buat hyperlapse ialah yang pertama mestilah phone. Yang kedua ialah saya akan gunakan stabilizer. Yang ini saya gunakan model DJI Osmo. Seterusnya ialah saya akan guna moment apps. Jadi macam mana kalau korang tak ada semua benda tu? Korang tak ada moment apps dan korang tak ada DJI Osmo. So korang still boleh buat hyperlapse ni menggunakan mode time lapse yang ada dalam setiap phone. So untuk menggunakan mode time lapse ni, korang kena gerak betul-betul perlahan. Contoh yang saya tunjuk ni tak berapa bagus lah sebab saya gerak boleh kata laju. Saya perlu perlahankan lagi saya punya pergerakan saya ke depan. So video saya takkan bergegar. Okay, so selain daripada kita gunakan mode time lapse, kita boleh gunakan foto, iaitu kita ambil gambar macam biasa. Tapi setting ni agak leceh lah banding dengan kita guna time lapse sendiri. Sebab katakan kita nak shoot something jarak 5 meter dengan kadar masa 6 saat. So kalau kita nak buat 24 frame per second, kita kena kalikan 6 saat kali dengan 24 frame per second. So kita akan dapat 144 shot. So daripada 144 shot, kita nak anggarkan ialah 500 cm kita punya jarak. So 500 cm kita bahagikan dengan 144 shot. Setiap 4 cm ataupun setiap 3 cm kita akan ambil satu shot sampailah kita dapat 144 shot. Okey, tapi untuk hari ni saya nak fokus pada hyperlapse yang menggunakan DJI Osmo dan juga moment app. So kalau kita pergi pada moment apps, kita pergi bawah kanan ni, kita akan nampak ada setting iaitu foto, video, slow shutter dan juga time lapse. Tapi untuk pengguna Android, saya rasa video dan foto saja yang ada. Saya tak pasti kenapa ada tiada time lapse dan juga slow shutter. Saya harap Moment dapat update pada yang terkini supaya pengguna Android juga boleh mendapatkan setting time lapse ni juga. Okay, so kita akan pergi pada time lapse dan kita akan nampak kat sini first kali ialah interval. Makin tinggi interval kita, makin laju pergerakan kita dalam video hyperlapse ataupun time lapse. So kalau lagi rendah, lagi perlahan pergerakan kita dalam video time lapse tapi still lagi laju daripada video normal. Apa kegunaan interval ni? Kalau kita nak shoot contohnya matahari terbit ataupun matahari terbenam, kita akan shoot interval yang lagi tinggi supaya kita dapat nampak pergerakan matahari tu bergerak dengan laju. Sebab kita tengok awan ataupun matahari bergerak dengan sangat perlahan. So kalau kita set interval perlahan, gerakan tu akan lagi makan masa. Okay, so lepas kita dah set interval, katakan sekarang ni saya nak set pada 0.8. So kita akan set pada motion blur pula. So motion blur ni ialah nak pastikan video kiri kanan kita kabur. Okay, kemudian kita akan pergi pada EV iaitu exposure. So exposure kita akan set pada satu exposure saja supaya video kita kekal pada satu pencahayaan. So bila kita pergi kepada pencahayaan yang lebih tinggi, kita punya video tak akan automatic, tak akan berubah dia punya setting. Yang akhir sekali kita akan pergi pada white balance. So white balance ni untuk sama juga macam exposure supaya kita dapat fix pada satu white balance. So bila contoh kalau kita tengah rakam dan matahari terbit, so kita punya white balance tak akan terganggu dan kita boleh start shooting. Okay, so first kali back daripada eager, tak tahu macam mana sebutan dia. Lepas tu DJI Osmo untuk stabilizer, and ini dia punya tripod letak bawah ni kalau nak standkan dia and buat time lapse. Lepas tu of course dia punya bag dia, kemudian kain supaya nak lap kamera takut ada habuk, and wallet of course, payung takutkan nanti tiba-tiba hujan tengah rekod, and cermin mata kalau silau, and benda yang penting ialah sanitizer dengan face mask dan juga jam. So saya boleh tengok sekarang pukul berapa. And saya bawa pen, tak tahu apa gunanya tapi saya selalu bawa pen. And tu je lah kot. So jangan lupa pakai sunscreen.
Okay, so kalau kita tengok motion blur ni, kiri kanan tu dia akan blur. Kita punya interval kita 0.8, motion blur kita ialah 0.5. So sekarang kita dah 30 frame. So tadi tu kita nampak ada orang. So maksudnya orang tu akan bergerak laju lah dalam video ni nanti. Yang menarik dengan time lapse dekat moment app ni dengan time lapse dekat foto default yang memang kita ada dekat dalam phone ni, ialah time lapse dekat sini kita boleh adjust dia punya resolution dia. Maksudnya kita boleh buat 4K resolution dekat time lapse yang ini. Yang lagi satu, kita boleh manually control. Kalau korang tengok, saya set EV saya negatif 0.2. So kenapa saya set dia fix, supaya nanti kalau saya bergerak dia punya pencahayaan tu tak berubah-ubah. Begitu juga dengan auto white balance. So sekarang ni saya cuma jalan je ke depan. Nanti saya akan cari satu objek untuk saya pusing keliling lah. Di depan saya. So contohnya, saya nak fokus dekat bangku tu. First kali saya akan datang kat bangku ni. Nak buat benda ni sebenarnya kena sangat-sangat perlahan, sebab result kita akan dapat laju. So lepas tu kita pergi gerak. Jadi sekarang saya akan teruskan perjalanan. So kalau kita tengok sekarang frame kita dah 680. So sekarang ni saya nak fokus dekat kayu ni. So katakan kita nak fokus ke kayu, kita perlahan pusing sekeliling kayu ni. Sebab bila kita buat laju, nanti kita punya hasil kita tak memberangsangkan. So matahari pun dah naik, saya nak balik cepat. Apa yang menarik pasal stabilizer ni, dia membuatkan phone saya steady satu kawasan. So kalau saya nak buat hyperlapse, sangat mudah lah. Kalau saya nak buat video lain pun sama. So tak adalah macam shaky hand tu. Kau tengok ada anjing. Jom kita ikut anjing tu. Shh. Oh, anjing tu pergi. Okay, so kita teruskan. Takut juga anjing ni kejar ni. Kejar dia balik. Depan sana ada satu lagi anjing. So doakan saya lah selamat daripada anjing-anjing ni. So sekarang tengok frame kita hampir 1000. Banyak je frame. So ini kalau kita gunakan moment apps dengan DJI Osmo. Oh, ni rumah cikgu tuition saya masa darjah 6. Saya dulu tuition English. Ada satu lagi anjing. Oh, anjing. Doggy. Anjing. Okay, so tengok frame kita dah 1000. Apa kelebihan yang ada dekat Android yang iOS tak ada ialah manually control. So kalau kita kat Android, kita boleh control kita punya shutter speed, kita boleh control kita punya ISO. Tapi kalau dekat iPhone ni, kita kalau nak control, kita kena download third party apps. So macam leceh lah kan. So itulah kekurangan yang ada dekat iPhone ni. Silau. So lepas kita dah start shooting, kita akan export dia. So yang pertama ialah kita akan pergi kepada video yang kita nak export. Kita akan tekan export. So kita akan nampak preview kat atas ni. Kita nampak dia punya pergerakan hyperlapse kita. So kita akan pergi pada, saya akan pergi pada H264 4K high resolution dan 24 frame per second. So saya akan export benda ni dan dia akan masuk pada galeri. So kalau kita tengok kat atas ni, dia ada pergerakan export dia tu. So lepas kita dah habis export, benda tu akan masuk dalam galeri kita. Siaplah masuk dalam galeri kita. So itulah dia kita punya hyperlapse. So thank you guys for watching. Jumpa lain kali.